So hari ni kita masuk chapter ni 6, chapter 6 is on counter and register. So for the first subtopic ni kita akan cover on asynchronous counter. Okay, so yang the rest kita ada another 3 subtopics. Synchronous counter, we have state machine and basic shift register. So hopefully before hari raya kita akan complete state machine lah, hopefully lah. Tapi tak sure, kita tinggal next week ni kan. So kalau saya dapat siapkan synchronous this week, so next week state machine. Okay, sebab synchronous tu sikit je. Oh, sorry. Kejap. Okay. Okay, so what is counter? So counter is the sequential circuit follow the input pulse made by connecting several flip-flop lah. So kita akan dia boleh perform counting operation kat situ. So kat sini counter we use flip-flop. So if you still remember flip-flop, the characteristic of flip-flop kita boleh simpan memory. So as long as there's no clock trigger, so then dia akan simpan memori tu lah, data tu akan simpan dalam flip-flop. So flip-flop ada application of flip-flop, we can use flip-flop to be a counter. So nama pun counter, counter means that we can do counting lah. Kita boleh kira 1, 2, 3 dan it can be either increasing ataupun decreasing counting. Kita boleh up counter ataupun down counter lah. Okay, the number of flip-flop, FF tu adalah flip-flop determine the number of different state and specific sequence state during one cycle. Boleh mute tak siapa tu? Dia ada bunyi bising. Okay, so there's 2 type of counter. We have asynchronous and we also have synchronous. So if you still remember, nama asynchronous, kalau hari tu saya kata flip-flop. Kejap ada orang masuk kejap. Okay. So asynchronous maksudnya dia bukan berjalan serentak. Okay, dia kalau macam kita sekarang ni lah kan, kelas saya kalau synchronous maksudnya jalan serentak. Maksudnya semua orang boleh nampak apa yang saya buat sekarang, apa yang saya ajar sekarang tu serentak. Kalau asynchronous, macam saya hantar video kat dalam outer, you watch kan. So maksudnya orang tak serentak tengok video tu. So itu nama dia asynchronous. So sama juga counter, kita ada counter yang asynchronous, kita ada counter synchronous. Maksud counter synchronous, dia akan ada jalan serentak mengikut clock. Clock tu akan bersambung kepada semua flip-flop tu. Maksudnya satu clock akan masuk dan semua flip-flop akan trigger pada masa yang sama. Kalau asynchronous, dia akan bergantung kepada masukan yang sebelum tu. Okay, kita tengok contoh macam ni. Ni adalah asynchronous counter. So counter is used to count the number in binary form from decimal 0 to decimal n minus 1. So let's say macam kita nak counting mode 16. Ni mode 16 ni. So maksudnya dia akan kira from 0 until 15 only. Sebab dia punya decimal n minus 1. So dia punya mode kita namakan sebagai 16. Walaupun 16 tapi kita kira from 0 until 15 only. Okay. Asynchronous means that not having a common clock signal. Tu yang saya kata tadi, dia tak ada common clock. Kalau synchronous kita ada common clock yang akan sambung pada semua flip-flop tu. Alright. So another name for the asynchronous counter, we call it as ripple counter. If you still remember, we also learn ripple ni kat sini dalam full adder itu kan, ripple carry adder. So dalam kat sini pun sama juga, ripple counter. So means that dia punya output for the next output, contoh macam ni QB ni, dia punya output adalah based on this one. Kalau nampak sambungan dia, sambungan clock kat sini adalah bergantung pada QA. So sama juga untuk QC, output dia adalah based on the clock coming from the QB. And this QD, output ni adalah based on the clock from the QC. So we call it as a ripple counter, means that
the output here are based on the previous ni lah. So kalau tak ada output yang previous tu, tak akan ada output yang for the next tu. Alright? So due to the output of flip-flop is fed into the another flip-flop. That's why we call it as asynchronous counter or ripple counter. Alright, this is the apa nama? So gambar ni. So this is diagram for the asynchronous counter for mode 16. Means that it will counting from 0 until 15. Okay? So and we have 4 flip-flop connected like this lah. So we only have one external clock here, and the rest clock coming from the output of the flip-flop. Okay. So this is the for mode 16 counter. So this waveform awak kena tahu. So this is based on the chapter yang previous tu, chapter 5. Kalau awak ada masalah dalam chapter 5 hari tu untuk mengeluarkan waveform tu, please let me know. Kita akan ni balik lah. Sepatutnya dah clear lah. Okay, so yang tadi kalau tengok balik, ni adalah JK flip-flop Ni JK flip-flop. So kalau kita ingat balik, dia punya JK flip-flop, hari tu kalau kosong-kosong, dia akan remain unchanged. Sekejap Okay, saya nak kena accept. Okay. So kalau kosong-kosong dia akan hold. Kan? Kalau 01 dia akan reset. Kalau 10 dia akan clear. Dia akan jadi set. Kalau 11 dia akan toggle. Okay, ni kena ingat alamat. Okay. So kalau awak tengok sini, okay, QA ni adalah tadi, kalau tengok balik, QA adalah yang ini adalah LSB MSB adalah yang sini. Ini adalah MSB, A adalah LSB. Okay? So jangan confuse. Walaupun dia ada yang pertama, maksudnya dia adalah LSB. Okay, so yang for the yang bar ni, QA ni adalah LSB dia. Okay So let's say kita tengok kat sini 0000. Okay, kita akan tengok yang pertama ni. QA ni lagi satu, okay, lupa saya tak tunjuk. Okay, sambungan untuk JK adalah 11. Tu kat sini bila 11 kita tahu every time clock trigger dia akan jadi toggle. Every time clock trigger. So kat sini kita tengok clock dia adalah negative going transition, NGT. Kalau ingat balik NGT kan. So kat sini setiap kali berlakunya pada kat sini ni NGT. Ya. Sebab setiap kali NGT ni berlaku, kalau asal dia 0 dia akan jadi toggle. Okay, nampak ni toggle. QA akan toggle every time negative edge triggered. Ni. Menampak ni kan yang saya punya gambar ni, cursor ni. Alright. So what happened to the QB? How QB coming from? So QB ni datang daripada clock yang daripada QA. So maksudnya QA ni adalah clock kepada ni. So ni QA ni akan jadi clock pula untuk yang flip-flop B. So ini pula. Yang ini kita akan guna negative edge kat sini. Right? So every time clock edge kat sini, negative edge, QB akan toggle. Siapa-siapa tak faham boleh interrupt saya Saya tak tahu. Kalau senyap ni maksudnya saya assume semua faham. Kalau chat pun saya tak boleh nak baca. Alright, so untuk QC pula, kalau tengok pada gambar, okay, QC adalah datang daripada clock daripada QB. Ni. So tengok sini. So QB akan jadi clock kepada untuk flip-flop C. So setiap kali negative edge of QB, dia akan toggle. Alright. So sama juga untuk QD, untuk flip-flop D, dia adalah bergantung kepada QC punya negative edge. So nampak kat situ, every time dia negative edge clock,
dia akan toggle. So kalau baca balik sequence dia ni adalah 0000. So in decimal it is 0. 0001 it is 1, 0010 it is 2, 0011 is 3, 4, 5 until 15. And then what happened when after 15, you can see here it will become 0 balik. Dia akan automatically 0 lah. Dia akan counting 0 balik. Alright? And you can see here, dia punya clock kalau nampak, clock yang untuk QB ni, awak nampak yang asal ni kecil-kecil kan dia punya clock dia punya period dia. And then QA dia punya clock dah jadi besar sikit. QB dia clock dah jadi lagi lebar. Yang ini pun lagi besar dan besar. Kalau awak tengok kan actually dia adalah divide. Frekuensi ni telah di-divide. Okay. Ni frekuensi dah dia. Kalau tengok frekuensi dia, ini adalah bahagi 2. Yang ni bahagi 4. Nampak 1, 2, 3, 4. Untuk satu period ni. Period adalah, awak tahu kan period apa? Daripada naik sampai sini, ini adalah satu period. Ni adalah satu period. So kalau macam ni adalah satu period lah. Macam ni adalah satu period. So satu period yang contoh QC tu, dia sama dengan 8 period of QB. Ni. Okay. Alright. And another rules that you need to remember lah. To determine the number of flip-flop. To determine the number of flip-flop is equal to mode number equal to 2 power of n. So n is the number of JK flip-flop. So for example like this. Yeah. So for example macam ni. Tadi mode 16 kan? Kita mode 16. Mode 16 ni adalah mode sama dengan 2 kuasa n. So n sama dengan berapa? Dia akan dapat lebih kurang 4. Kalau kira balik. Tahu kan nak dapatkan macam mana? Dia kena anti-lock kat situ. Anti-lock 2. So dia akan dapat 4. Sebab tu kita guna flip-flop kita tadi gambar ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Because of mode 16, kita akan dapat n equal to 4. Okay? Itu adalah cara untuk determine the number of flip-flops. Okay. So we have two types of asynchronous counter kat sini. We can have the full modulus counter and we also can have truncated counter. Okay, yang kita akan cover dulu, kita tengok untuk yang full modulus counter. So ini adalah mode number. So full modulus counter maksudnya kita akan kira full number macam tadi 0 until 15. Kalau mode 8, 0 until 7. Okay, kalau mode 4, 0 until 3. Maksudnya dia akan kira complete. Maksudnya kalau macam kita 2 kuasa 2 sama dengan 4 kan? 2 kuasa 3 sama dengan 2 kuasa 3 sama dengan 8. 2 kuasa 4 tadi sama dengan 16. Sebab tu tadi kita dapat flip-flop 4 sama dengan kalau mode 16. Ini maksudnya dia akan kira full. Kita boleh juga counter kita kira sampai contoh 10. Kira sampai 11, 12. Dan dia akan pusing balik lepas contoh mode 10, lepas 9 dia akan jadi kosong balik. Okay. So tadi macam tadi saya cakap, cara untuk rumus dia adalah mode number equal to 2 power of n, which is n is number of flip-flop. And mode number can be used to determine the frequency at the MSB flip-flop. Which one is MSB? Yang saya tunjuk tadi, contoh adalah QD. QD itu adalah MSB dia. So kita boleh dapat tahu frekuensi dia menggunakan rumus ni. FFSB sama dengan F clock equal to, divide by mode number. So macam contoh tadi gambar tadi, kalau tengok gambar tadi, ini, frekuensi yang ini adalah, kita nak dapatkan frekuensi ni adalah sama dengan F tadi ni, clock ni, divide by 16. So let's say kita punya, contohlah clock ni kita masukkan adalah contoh 10 kHz. So sini akan jadi 10 kHz divide by 16. Awak akan dapat nilai ni adalah F untuk D. Itu adalah F untuk MSB. Alright. So actually sama je untuk dapatkan nilai frekuensi untuk C. Dia akan dapat 10K divide by 2 power of 3 ni. Dia akan dapatlah nilai frekuensi yang untuk CBA tu. Dia kena bergantung pada nilai berapa banyak flip-flop yang kita pakai.
Ni. Okay. Yang saya cakap lagi satu jenis untuk asynchronous, kita ada truncated up counter. So tadi yang kita dah cover full modulus counter, maksudnya dia akan kira 2, 4, 8, 16 semua nombor-nombor yang genap. Nombor apa nama? Yang 2 kuasa 3, 2 kuasa n, 2 power of n. But we can also have truncated counter, maksudnya counter that is not a full modulus counter. So let's say we have 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia zero balik, 1, 2 dan seterusnya. Maksudnya macam ni dia tak complete kan? Sepatutnya kalau macam ni dia akan kira kalau sampai 5, sepatutnya dia 6, 7 and then baru 0. Oh, okay, sorry. So kita boleh juga buat truncated counter. So for this chapter kita nak design. Kita nak design counter asynchronous yang untuk subtopik ni yang boleh counting. So macam mana awak akan guna counter ni dalam awak punya projek tu tadi. Awak punya counter mungkin tak penuh, mungkin tak sampai 16 dia punya mode dia. So boleh guna yang ini. Alright. So tapi kita pergi, okay, first thing kita tengok dulu yang untuk full modulus tadi. Macam mana kita nak design a mode 8 asynchronous counter. Apa step by step dia? Okay, first step, kalau dia punya ni design, you need to design a mode 8 asynchronous counter. Kita dah tahu dia adalah asynchronous dan dia adalah mode 8. Mode 8 adalah full counter, full modulus counter. So first thing we need to determine the number of JK flip-flop. Berapa banyak flip-flop yang kita kena guna untuk to design this mode 8. So macam tadi, dia akan guna 2 power of n equal to mode. Dia punya rumus dia. So mode kita tadi adalah 8. 8 kita dapat n adalah equal to 3 lah. So that's why kita akan ada 3 flip-flop. Ni 1, 2 dan 3. And then how we can do the connection. So for asynchronous counter, dia akan macam ni. Okay, tadi dia akan ada 3 lah. 1, 2, 3. Yeah. So kita akan ada JK flip-flop lah. Ni JK. Alah, susah tu nak lukis. Ni J dengan K kan. Okay, so semua JK ni akan bersambung kepada 1. Ni J, K. Maksud semua akan sambung pada ni. Kena buat sambungan macam tu. Ni sambung kepada ni. Alright. Satu lagi, bila clock ni tadi, clock. So only clock yang pertama ni yang LSB, yang LSB akan bersambung kepada clock yang external. Clock yang next ni, contoh ni QA, dia akan sambung pada ni, clock ni. Ni contoh ni QB, aduh tak nampak. Contoh ni QB kan, dia akan sambung pada clock yang sini. Ni QC, dia akan keluar lah. So dia akan jadi ni lah macam ni, QA, QB dan QC. So itu adalah sambungan untuk asynchronous counter. Asynchronous counter dia bergantung kepada clock yang sebelum output yang sebelum dia, clock dia. Dan ini adalah up counter. Macam mana kita nak tahu dia up counter? Sebab sambungan clock adalah daripada Q, bukan Q bar. Kalau kita nak design down counter, dia akan ambil daripada Q bar. Yeah, so ni this is up counter mode 8 asynchronous. Alright. Yang ini connection kalau kita guna 74112 IC. Nanti when you go to the lab nanti kan, nanti masuk untuk makmal 1 tu nanti, awak akan guna IC lah. IC yang dalam tu ada JK flip-flop. So dia ada kaki pin macam ni, so dia akan sambung lah. So macam ni lah sambung, nak tunjuk kat awak pun susah juga. Alright. So yang ini yang selalunya pakai kat lab adalah 7476 lah. 7476 LS ni JK, ni adalah TTL flip-flop. Dia adalah negative edge trigger. So sini nampak dia adalah negative edge trigger. Kita ada kat sini asynchronous input hari tu, kalau ingat balik dalam chapter yang previous tu. So dan ni adalah kaki, nampak dia ada K1. Ni adalah mana J1. J1 ni J1. Kita ada K2, ada J2. Ni J2 ni. Okay. Kita ada Q1
Ni Q1, Q1 bar, yang ni Q2, Q2 bar. Okay. So ini adalah configuration for IC 7476 of JK flip-flop. So sambungan ni kalau disuruh lukis yang menggunakan macam ni kena ikut sambungan pin lah. Alright, so macam for example like this, dia kata implementation of mode 8 counter using 7476. So kita ada ni lah asynchronous preset. Asynchronous input. So kat sini kita just sambung je lah RD dengan ni lah. Okay, dia kata kat sini connect unused asynchronous input high. So maksud bila kita sambung je macam tu, kita letakkan satu, kita tahu asynchronous input high tu kalau preset bar, kan kalau ingat balik hari tu, preset bar kan, preset bar kalau equal to 0 baru dia akan aktif. Kalau equal to 1 dia tak aktif kan, tak aktif. So kita sambungkan yang preset tu kepada 1. Yang ini kenapa kita sambungkan kepada reset, ni adalah sama dengan hari tu yang kita belajar clear bar. Clear bar kalau kosong dia akan automatically semua dalam input dalam JK akan jadi kosong. Kenapa kita nak guna ni? Sebab kita nak, in case kalau kita nak clearkan data dalam flip-flop ni, kita setkan jadi kosong. Bila setkan jadi kosong, semua data dalam flip-flop ni akan jadi kosong. Kalau contoh kita nak initially 0 kan, Q dia. So kita jadikan dulu sini kosong. Bila dah semua dah clear baru kita jadikan dia satu lah untuk dia inactive kan. Alright. So yang ini sama untuk mode 8. So tadi samalah, dia akan sambung kepada clock kat sini. Nampak kan? Q1 akan sambung kepada next clock ni. Okay. Alright. So yang ini adalah ripple counter, samalah tadi. Ini adalah 8. So ini nama dia, kita panggil this one as state diagram. We call it as state diagram. Ada tak faham? Ada soalan? Tak ada. Okay, tak sebab. Faham. Okay, clear? Alright. Ni adalah nama, we call it as state diagram. So kalau nampak kat sini, ini adalah bila clear bar equal to 0. Bila clear bar equal to 0, nampak kan dia punya state diagram akan jadi 0, 0, 0. So the next state after 0, 0, 0 adalah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So after 7, it will become 0, 0, 0. Itu adalah state dia. Ini penting. Kalau dalam counter, state diagram ni adalah penting. Dia nak menunjukkan dia punya sequence of the counting. Right, so dia nak tunjukkan kat sini lah. Yang ni adalah timing diagram kan. Ni adalah state diagram. So tengok dia punya counting dia from 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. So after 7, it will become 0 lah kat sini. Dia akan reset. Reset immediately. Only yang first tadi tu je yang kita, yang ni. Kita buat reset clear bar tu. So this one is implementation of mode 16 using samalah lebih kurang macam 7476, tapi yang ini 74112. So kalau kat sini kita guna 4-4. Sebab tadi mode 8 kita guna only 3 flip-flop. So kalau untuk mode 16 sama dengan 2 equal to 2 power of n kan. So 16 sama dengan 2 power of 4. So n dia adalah 4, sebab tu kita guna 4 flip-flop kat sini. So for mode 16 counter dan waveform dia sama macam tadi, waveform yang kita dah tunjuk previously. So ini adalah connection yang tadi, sama. Okay, so dia sama juga, dia ada clear bar kat sini. Okay, so okay semua yang untuk full modulus. Kita nak masuk truncated. Okay. Okay, so untuk truncated tadi saya cakap maksudnya kita akan kira tak sampai dia punya full mode dia. So for example, tadi yang full mode ni tadi, full modulus kita tahu kita ada 2, ada 4, ada 8, ada 16. Ada 32 lah semualah. 2 power of n lah kan. For truncated maksudnya kita ada sama ada kita nak kira mode 3, mode 5, mode 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ataupun 17 dan ataupun selain daripada itulah. Tapi yang saya tunjuk gambar kat sini, how to determine the basic full modulus counter to be used. So anda kata kita tahu kita nak buat mode 3. So mode 3 dia lebih daripada 2 kan. Kalau kita nak buat mode 3 dia dah lebih daripada 2. 2 maksudnya tapi dia kurang daripada 4. Betul tak? So maksudnya dia ada sini.
So kita tahu 2, kalau mode 2 dia adalah sama dengan 201. Maksudnya flip flop kita ada 1. Kalau mode 4 202. So kita ada flip flop 1 ataupun 2. So sekarang ni dia tak boleh lah guna yang ini. Dia tak boleh less than 2. Nanti dia tak kira sampai 3. So kita akan ambil yang 4 punya ni lah. Maksudnya kita akan ambil dia ada 2 lah flip flop dia untuk kira modulus 3. Let's say kita nak kira modulus mode 12. So mode 12, mode 12, let's say kita nak buat mode 12. It is more than 8. Dia dah lebih dari 9 tapi dia kurang daripada 16. So kita dah boleh agak dia punya flip flop kita yang akan pakai adalah within 3 kan, tadi ni 3 flip flop kan. Kalau 16 kita guna 4 flip flop. So tapi kita tak mungkin ambil yang 8 sebab dia dah less than dia dah lebih besar daripada 8. So kita akan ada 4 flip flop lah kat situ. Kita akan ada 4 flip flop untuk kira mode 12. Tapi kita akan buatlah lepas ni cara kiraan dia. Sama juga guna rumus yang mode. Kita akan guna rumus mode equal to 2 power of n. Right? So ini adalah gambaran dia kalau kita nak buat truncated synchronous up counter. So counter with mode number other than 2 power of n. So we call it as truncated asynchronous counter. So for example, we want to design a mode 10 counter. So 10, kalau tengok balik tadi 10, kat mana 10? Ni kan? Ni adalah mode 10. So mode 10 lebih daripada 8, kurang daripada 16. So kita dah boleh agak actually flip flop tu akan ada 4. So first step dia, kita akan determine the number of JK flip flop needed. And then next step is determine the reset logic. And then the third step is to draw the block diagram and then we do the circuit implementation. So the first step tadi determine the number of JK flip flop needed. So macam mana? Tadilah rumus tadi mode equal to 2 power of n. So kita mode kita adalah 10 kan? 2 power of n. Kita nak dapatkan nilai n tu. Berapa dah nilai n? Kita guna anti-log tu lah tadi. Anti-log 10 apa? Anti-log 2 10 tu. So dia akan dapat lebih kurang dia akan dapat 3 point something. Saya tak ingat tapi dia akan lebih kurang sama dengan 4 lah. Kalau 3.8 maksudnya dia kena lebih daripada 3 tu lah kan. Dia tak boleh pakai 3 flip flop, dia akan guna 4. So dia akan require 4 JK flip flop kat situ. Awak boleh buatlah guna calculation calculator ataupun tadi macam yang saya tunjuk gambaran tadi. Gambaran diagram tu. So kita boleh agak dia punya flip flop adalah lebih daripada 8 mode 8. Alright. So the second step, ni adalah second step Second step kita determine the reset back to 0. Apa reset logik yang boleh menyebabkan dia balik kepada kosong? Maksudnya lepas dia kira kosong, 1, 2, 3 sampai apa tadi? 8, 9 akan reset balik kosong. Dia tak akan kira sampai 10. Sebab tadi kalau ingat balik, kalau mode 10 maksudnya dia akan kira kosong hingga 9 saja. 10 tolak 1. Okay. Alright, so kalau tengok kat sini, ini adalah dia punya state dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Okay, dia akan ada 10 ni tapi 10 tu tak sempat nak nampak dia punya output, dia akan resetkan ni. Dia akan resetkan jadi kosong. Lepas 1001 dia akan jadi 0000. So reset logik dia, reset nilai reset yang akan setkan dia kepada 00 adalah ni nilai ni. 1010. Okay. So 1010, kalau tengok balik tadi, MSB kita tadi adalah D kan? Yang kalau tengok gambar yang mula-mula tadi. Yang A ni selalu kita gunakan sebagai LSB. So ni adalah QD, QA, QC. Ni dan gambar ni adalah QD, QC, Q, dan QA yang last ni. So, yang bernilai 1 mana? Nilai 1 yang ni kan? Nilai 1 adalah QD. Nilai 1 adalah QB. QA. QA tak ada. QA kosong kan? Ya betul. Okay, QD dengan QB ni saja nilai 1. So, kita akan tahu yang QB dengan QB ni adalah nilai yang akan resetkan balik. Sebab apa? Kita akan guna satu logik
yang akan reset. Macam mana kita nak reset tadi? Macam mana cara nak reset data dalam flip-flop tadi saya cakap? Apa kaedah kita nak resetkan balik semua data dalam flip-flop? Kita guna apa? Kosong. Macam nak jadikan dia kosong, 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 kosong dalam flip-flop? Kita guna clear bar tadi kan? Clear bar. Kita pakai clear bar tadi kan? Kita nak jadikan dia kosong. Kosong. Macam mana nak jadikan sini kosong daripada QD tadi? Tadi QD dengan QB tadi kan kosong kan? Sorry, satu kan? Satu. Alright. So bila sini satu-satu, sini akan jadi kosong. Apa gate yang akan masuk sini satu-satu, sini jadi kosong? Kita akan jadi guna NAND gate. NAND. Masuk satu-satu, sini akan jadi kosong. So kita akan guna NAND gate untuk resetkan, resetkan apa nama kita punya flip-flop, counter kita. Okay, ni tadi yang saya terang lah ni sebenarnya. Ni those reaches 1001 dia akan reset on dan JKR di clear. So kenapa kita tak guna N configuration? Kalau kita guna N, kalau contoh kita tadi kita pilih QA dengan Q yang tak satu tadi kan, QA dengan QC. QC. Dia akan ada berlaku kejap Aku tengok gambar kat sini. So kat sini ada keadaan, hanya keadaan pada 1010 sahaja yang akan jadi QD dengan QB ni satu-satu. Ada tak awak tengok kat sini? QB dengan QD dia satu-satu, tak ada kan? Tak ada. Hanya pada nilai 1010 saja yang akan jadi 1010. Tengok pula kat sini, QC dengan QA ni, ada tak waktu QC dengan QA ni jadi kosong-kosong? Bukan? Kat sini. Kat sini QB dengan QC dengan QA jadi kosong-kosong. Sebab tu kita tak boleh guna AND gate untuk clearkan kita punya clear bar tu. Sebab tu kita pilih NAND gate. Kita pilih NAND gate untuk resetkan kita punya flip-flop. Hanya keadaan pada masa ni sahaja QD dan QB saja satu-satu yang akan resetkan. Sebab kalau tengok tadi sepanjang sekuen 0 hingga 9 tak akan ada berlaku QB dan QD bernilai 1. Hanya pada keadaan 1010 saja QD dan QB jadi 1. Alright, that's why we use this reset logic NAND gate. Okay, so kat sini kita akan tambah kat sini lah. Dan dia sambung kepada ni. Nampak clear bar ni. Dan dia sambung kepada semua lah, common. Dia akan jadi common. Alright, nampak kat sini kan. Dan ini sambungan dia adalah daripada QB dan QD. Dia bukan sambung daripada tempat lain. Dia sambung daripada QD, ni TD, ni adalah T tadi kan. Ni adalah flip-flop B. So ni adalah QB, ni adalah QD. Kita sambung masuk ke dalam NAND gate dan dia sambung kepada clear bar. Dan sambungan yang lain semua sama. Yang lain ni sambung sama macam yang mode ni adalah sama macam mode 16 kan. Kecuali kita ada sambungan reset ni. Bila sambung reset ni maksudnya counter ni akan kira sampai 0 hingga 9 sahaja. Bergaduh pada ni. Okey? Ya? Okay. So ni adalah kita panggil as reset part lah. So kalau tengok kat sini, ni adalah waveform dia, timing waveform. So initially 0, dia akan 0, 0, 0, 0 ni, 0. Dia akan 1, 2, 3 sampai 9. Dia tak kira, dia bila masuk je 1010 dia tak sempat pun nak appear kat sini, dia akan jadi 000. Dia akan ada glitch sikit lah. Sebab dia nak daripada benda tu akan perubahan tu. So every time tu dia akan lepas 9 dia akan reset balik because of the NAND gate tadi. So ni adalah circuit implementation step 4. Kita implement guna contoh ni lah 74112 lah. So anda kata dia tak suruh guna IC, jawapan kita adalah yang tadi lah macam ni. Ini dah kira circuit implementation juga. Okay. So we can also use mode ni kita guna 74293 untuk mode 10. So apa tu 74293? Dia adalah satu ini adalah IC 74293 adalah ni mode 16. Dia adalah mode 16 kejap ni.
Dia adalah mode 16. Cuma dia punya kat sini dia ada sambungan macam ni. Dia patutnya Q4 Q3 ni. Q4 ni salah jadi pada Q3. Dia ada Q0, Q1, Q2, Q3. So ni adalah MSB. Ni adalah LSB. Okay. So ni adalah dalam dia. Ni adalah lita dalam 74293 ni. 74293 ni. Ni adalah sambungan lita dalam tu. Alright. Dan dia ada ni kat sini awak nampak. Dia ada input MR1 dengan MR2 ni. So MR1 dengan MR2 ni adalah dia dah ada satu sambungan NAND gate. NAND gate tu dah ada kat dalam tu. Cuma awak je sambung je dia punya macam yang tadi tu reset logic tu. Sambungan kat situ. Yeah. So dia adalah 4 gate ni. Okay. 4 flip-flop. Tapi awak nampak sini ada beza sikit kat sini. Sambungan ni. Kalau perasan Q ni, Q0 ni dia tak bersambung kepada clock ni. Nampak tak? Nampak. Yang ini kan kalau Q1 ni sambung terus kepada clock. Q2 pun sambung terus kepada clock. Yang Q0 ni dia sambung ke bawah. Dia tak sambung directly kepada clock. Kenapa? Okey. Function dekat sini kita boleh guna 74293 ni untuk 3 saja flip-flop. Kita boleh guna 3 flip-flop ni saja. Ataupun kita boleh guna 4 flip-flop ni. Maksudnya kalau kita guna 3 flip-flop, kalau kita guna 3 flip-flop ni akan omit lah. Kita omit CP1, ni ada CP1, ni ada CP0 kan. So ni CP0 ada CP1. Dan dia adalah ada bubble, maksudnya dia ada negative edge trigger. Okay. Kalau kita nak guna 3 flip-flop saja, kalau kita guna 3 flip-flop saja, CP1 ni akan sambung kepada clock, external clock. Alright. Dan kita tak akan guna Q0 ni. Q0 ni akan no connection. Itu kalau kita nak guna 3 flip-flop yang ni. Tapi kalau kita guna 4 flip-flop, sini akan sambung kepada Sini akan sambung kepada clock, external clock yang untuk CP0 ni. Ni akan sambung kepada clock, external clock. Dan CP1 ni apa jadi? CP1 akan sambung kepada Q0. Dia akan sambung pada sini sebab macam kita akan sambungkan macam ni lah sebenarnya. Secara internally dia macam ni, kita sambungkan macam ni. Tapi sebab dia tak bersambung, kita sambungkan secara eksternal lah. Macam tu. Dan maksudnya bila kita sambung macam ni, kita akan guna 4 flip-flop dalam 74293 ni. Right, kita tengok contoh So how we use mode 10 circuit implementation using 74293. Alright, so kita tahu mode 10. Mode 10 kita use 4 flip-flop. Alright, so 4 flip-flop means that kita kena sambung tadi yang saya cakap tadi, CP0 akan sambung daripada external clock. CP1 ni kita akan sambung, awak nampak dia akan sambung pada Q0. Tengok balik gambar tadi, inilah tadi. Yang ini akan sambung kepada ni. Sebab tu yang ini awak nampak dia akan sambung kepada yang ini. Kita color lain. Ni kan? Ni sambung kepada yang ini. Alright, dan apa lagi? Tadi mode 10 1010 kan? QD dan QB. Ataupun Q4, inilah tadi ni, Q3 ni dengan Q1. So nampak kat sini bersambung, Q1 akan sambung kepada MR2, Q ni akan sambung kepada MR1. So dia sama macam ni, dia akan sambung kat sini. Kalau tengok balik gambar, dia saya macam ni lah tadi. Tadi kalau kita lukis asynchronous tu. So tadi ni adalah CP1 tadi kan, CP0, ni adalah CP1. Dia akan sambung daripada Q0 ni. Ni adalah D ataupun 4 tadi. So yang ini yang tadi akan sambung kepada MR1, ni adalah tadi. Ni sama tadi dengan MR1 dengan MR2 dah tadi. Sebab tu kita sambung kat sini.
Okay, ini guna 74293. Kita tengok ni nanti. Apa lagi tadi? Sekejap. Oh ni sepatutnya tadi kat depan tu dah saya duk cari tadi. So tadi 74293 ni lah gambar dia, dia punya configuration dia. Gambar yang besar sikit lah kalau awak tak nampak tadi kan. So ni CP1, CP0. Ni adalah MR1 dan MR2 tadi. Ni. So ni adalah reset logic tadi. Ni adalah configuration dia. Pusing ha. So ini adalah decade counter 4 bit binary counter. Dia punya nama dia adalah 4 bit binary counter. Okay, yang ni quiz ni nanti kita tengok balik lepas saya dah ajar frequency divider Okay, so kita boleh guna tadi yang saya cakap tadi 74293 kita untuk mode 10. So let's say so ni tadilah kan sambungan dia daripada Q1 dan Q3 ni. So sebab tu dia sambung macam ni lah tadi. Nak tengok. So kalau contoh kita nak buat mode 12. Mode 12 adalah 1100 kan. So let's say ni adalah Q3, Q2, Q1, Q0. So maksudnya Q3 dengan Q2 akan sambung kepada ni lah MR1 dengan MR2. Dan kita akan guna 4 flip-flop. So maksudnya CP0 akan sambung kepada clock, external clock, dan CP1 akan sambung kepada Q0. QA lah. Kita guna QA, QB, QC, QD lah tadi kita tahu. So itu untuk mode 12. What happen kalau kita guna mode 11? 11 adalah sama dengan 1011 kan. Dia punya binary dia. So ini ada 3. 1. Macam mana kita nak buat? Kita tambah satu lagi lah. Sama macam kita letak, kita ada ni kan NAND gate. So macam kita letak ni. So kat sini kita ada Q3. Contoh ni QD tadi QD, QB, QA. So ni QD, QB, QA lah. Sebab tu nampak dia ada satu external AND gate kat situ. Tapi samalah dia akan so kita akan pilih satu lah yang ini. Contoh ni akan masuk MR1, ni akan masuk MR2 lah. So nampak kat sini kan? Satu masuk sini, satu masuk sini. Dan satu lagi, okay, tak nampak yang ini kan? Kenapa CP1 ni sambung kepada ni? Samalah sebab kita guna 4 flip-flop. Dia akan dan ni tadi di 1011 ni ada Q0 kan, QA tadi. Dia akan sambung. Right? So ni adalah untuk mode 11. Mode 11 using 74293. So what happen if we want to use this 74293 ni for mode 6 sorry. Mode 6. So mode 6 kita tahu tadi saya cakap 6 is more than 4 but less than 8. Dia kurang daripada 8. So maksudnya dia ada 3 flip-flop lah. Kita akan guna 3 flip-flop saja. So macam saya cakap tadi, kalau kita guna 3 flip-flop akan ada satu satu yang first tadi yang akan kita akan pakai lah, kita akan omit. So yang kat sini akan jadi non-connected lah yang untuk QA. Clock akan datang daripada sini. So ni pun tak ada not connected lah yang untuk CP0. So kita akan guna 2 ni saja, 3 ni saja, yang 3 ni untuk dia punya connection. Kalau tengok gambar yang tadi tu, tadi kan ada 3, dah ada 4, yang 74293 kita akan pakai yang ni saja. Yang ni tak akan pakai. Kita akan guna 3 saja. So ni adalah tadi Q3, Q2, Q1. Q0 ni kita tak guna. So kita akan ambil daripada sini. So kalau kita punya tahu tadi 110 6 kan. So dia adalah daripada ni lah. Ni adalah Q3, Q2, Q1. So daripada Q3 dan Q2 akan sambung kepada MR1 dan MR2. Dan clock eksternal datang kepada masuk kepada CP1. Ni yang tadi. Ni CP1 tadi. Dia ada bar ni sebenarnya. CP1 bar. Semua okey tak kat sini? Okey. Okay. Kalau saya pencet saya tak boleh baca tau. Saya tak tahu pun awak tulis apa benda pun. Saya tak nampak. Okay.
So, tadi ni sama juga mod 13, kita ada 3 lah kat sini kan, 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. So, kita guna satu eksternal juga. Kita akan guna ni lah tadi, NAND. N, ada NAND. Cuma dia adalah daripada Q, D, Q, C, QA lah. Alright, so ni QA, QC, QD. Okay. So sambungan dia dah mesti datang daripada CP0 lah sebab kita guna 4 flip-flop. 4 flip-flop kita guna semua lah. Alright, so contohlah kalau nak buat lain, contoh boleh buat lah juga mod, contoh mod 5. Kalau mod 5 macam mana? Ni kan, kalau contoh saya buat mod 5, saya tak ada kertas pula kat sini. Mod 5 contoh mod 5 macam mana? Mod 5 101 kan? 101. So 101 ni contoh ni adalah Q3, Q3, Q2, Q1 kan? So yang akan sambung daripada sini, satu, sambung sini satu lah, ni tak ada lah ni. Contoh saya ambil daripada, siapa yang terleft ke ataupun yang masuk ni? Sekejap. Ada orang mau masuk. Okey. Ya. So kalau 5 tadi dia saya lukis kat sini lah. So kalau 5 kita akan ada Q ni kan tadi ada 4. Ni ada CP0, ada CP1 kan. CP1 bar. So kita akan sambung CP1 bar pergi ke yang ni lah. Mana tadi? Kejap. Oh ni tadi, patut tadi ada sambung kepada satu kan. Dia akan sambung kepada Q ni. Alright. So yang ini MR1 dengan MR2 dia akan ambil daripada nilai ni satu lagi daripada QA ni lah. Q apa nama? Q1 dengan Q3 yang akan sambung kepada MR1 dan MR2. Tu untuk mod 5, kalau mod 5. So sama juga kalau buat mod apa lain. 6, itu je lah kot yang bawah 7. Mod 7 boleh juga. Mod 7 dah kira mod 8. Mod 7 dia kira sampai 6 lah. Yang ni mod 6 maksud dia kira sampai 5 saja. Dia akan kira kosong sampai 5 saja. Alright. So tadi dah habis lah untuk kalau truncated apa nama? Truncated asynchronous. So kita nak tengok frequency division. So counter juga adalah berfungsi sebagai frequency divider. Dia boleh divide frekuensi yang masuk menjadi kecil-kecil. So ada katalah lepas ni awak ada projek lah. Projek menggunakan frekuensi yang berbeza-beza untuk satu komponen. Contoh komponen A dia guna frekuensi 10 kHz. Komponen B guna contoh 25 kHz. 2.5 kHz macam mana. So kita nak guna daripada satu saja clock, kita boleh dividekan dia kepada beberapa frekuensi lah. Daripada satu source saja kita boleh dividekan. So awak tak adalah nak pakai 2-3 clock. Kan? So kita boleh guna counter untuk divide dia punya frekuensi. So frequency division atau frequency divider, dia punya rumus dia adalah frequency out equal to frequency in divide by 2 power of n. Ni tadi frequency in, frequency out. Frequency out equal kepada F in divide by 2 power of n. Di mana n adalah number of flip-flop. Atau sama juga F out sama dengan F in divide by 2. Dia akan dapat nilai. Tapi kalau untuk kita dapatkan nilai satu-satu, ni lah kita guna 2 power of n ni tadi. So output frequency last flip-flop, dia akan guna rumus ni lah tadi. So frequency divider, circuit divide the clock with 2 for every stage. Dia akan bagi dua. Sebab apa? Tadilah 2 power of n kan, 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. So yang baca kat sini, ini adalah 2 kuasa 1.
Dan kat sini dia 202. Ni 203. Yang ni 204. Kalau tengok kan untuk keluar kat sini ada 4 flip-flop yang dia akan tempuh. Yang kat sini QC ni dia ada 3 flip-flop yang dia tempuh. Dan sini ada 2 flip-flop. Yang ini 1 flip-flop. Sebab tu ni 2, kalau frekuensi yang kat sini, frekuensi kat QA adalah sama dengan frekuensi in divide by keseluruhan. Yang untuk QB adalah sama dengan frekuensi in divide by the power of 2. Okay. Kalau QD pula, frekuensi QD ni sama dengan F in divide by 2 power of 4. Alright? Alright. So, dia macam ni lah. So, for example, kita punya clock frekuensi kita adalah 100 Hz. So, QA tadi akan dapat 50 Hz. Untuk QB akan dapat divide by 4, 25 Hz. QC dapat 12.5 Hz, 6.25 Hz. Okay. Dia akan divide by ni lah. Kalau tengok kat sini gambar dia pun, ni dia punya gambar dia kan. Yang ini kecil, yang ini dah besar, makin lama makin besar. Bila besar maksudnya frekuensi dia makin kecil lah. Frekuensi dia makin kecil. Frekuensi makin kecil maksudnya makin slow. Right? So ni example dia. Let's say dia kata determine the output frequency. Dia nak dapatkan frekuensi output for a frequency division circuit that contain 12 flip-flop. Kita ada 12 flip-flop. Okay. Kita ada input clock frequency 24.48 MHz. So, dia nak dapatkan yang frekuensi yang last sekali. So, maksudnya dia punya rumus dia adalah macam ni lah. Rumus dia F in divide by 2 times N. Dia bukan 2 power of N. 2 times N. Okay. Right, dia akan dapat 5 kHz lah kat sini. Okay. Alright. So, yang ni kita nak tengok balik tadi soalan. Soalan yang quiz. Mana? Okay ni. Dia kata given dia dah bagi ni gambar ni. Show the pin for 2 input 74293. Dia kata design a frequency divider sorry. Using to produce 1 kHz output from 60 kHz. So kita tahu F in kita sama dengan 60 kHz lah. Ni 60 kHz adalah frekuensi in. Dia nak dapat 1 kHz. So maksudnya dia punya rumus tadi F out sama dengan F in kan by mode. So daripada sini kita dah boleh tahu dah mode dia dapat apa. Berapa dapat mode dia? Sekejap kira saya nak dengar suara sikit. Hidup ke? Hidup lagi tak ni? Hidup. Hidup puan. Berapa mode? Berapa mode yang untuk dapatkan 1 kHz output daripada 60 kHz input? Saya dah bagi dah rumus ni. Tinggal nak kira je. Apa mode yang tahu? Ha? 4. Kenapa lambat? Tak pasti puan. Ni lah rumus ni. Dia dah bagi rumus. Dia dah bagi F out. Dia bagi F out dia 1 kHz. F out sama dengan 1 kHz. 0.16. Oh, apa ni? Sekejap. 0.16. Output awak 60 input awak ni input tadi 60. So output 1 kHz sama dengan 60 divide by mode. Mode sama dengan 60. tahu pun. Itu pun tak boleh kira. Ni. So mode sama dengan 60 lah. Saja Kita nak buat. design mode 60 punya counter. Saja Untuk je. soalan ni. Dia kata design a frequency divider circuit to produce 1 kHz output from 60 kHz input. Dia dah bagi input, dia dah bagi output. So kita boleh dapat nilai mode dia. So daripada sini kita dapat mode dia sama dengan 60 lah. Kan? Macam nak lukis 60 lah, nanti kita tengok. Kita buat dulu yang kecil-kecil. Itu 60 besar kan? Okay. Kita dah tahu tadi, 60 datang pada mana? 60 boleh sama ada, jadi 60
boleh sama ada 6 darab 10. Boleh? Boleh. Atau apa lagi? Apa lagi boleh dapat 60? Apa darab apa dapat 60? 6.5. 6 darab 5? 6 darab 5, 30. 5 darab 12. Ha, 5 darab 12. Ada lagi tak? 6 darab 5 darab 2. Tak payah, ada dua je. Dia ada dua ni. Dia ada dua ni je. So dia dua je lah. Okay, sama ada 6 darab 10 ataupun 12 darab 5 lah. So maksudnya kita boleh design satu ni 10, satu lagi 6. Atau kita boleh design satu ni 12, satu lagi 5. Itu maksudnya. So macam nak jadikan dia 10 dengan 6, tadi 10 macam mana kita sambungkan 10 tadi? Ni kan? Ni sambungan 10 kan? Ni 10. Mana sambungan 6? Ni sambungan 6. Kita joinkan dia. Dapatlah 60. Ataupun 12 tadi dengan 5. 5 tadi saya tunjuk tadi kan? Tak nampak. Nak Join joinkan yang je tadi. buat. Ha? Nak joinkan. Nak joinkan dia. Okey, gambar mana soalan ada tak jawapan dia. Nanti tak ada jawapan saya. Ni. Ni jawapan dia. So dia dapat tadi mod 60 tadi kan? Macam sekarang, okey satu lagi 15 darab 4 pun boleh juga. Kan 15 darab 4 pun dapat 60 kan? So contohlah yang ini 15 darab 4. Macam mana dia guna 15 darab 4? Mod 15. Alright. Gambar ni tadi, ini adalah MR1, MR2 kan? Nampak sambungan dia ni. Mod 15 apa? 10, sorry. Mod 15 maksud dia akan kira 0 sampai 14. Betul. So dia akan ada 1. Okay. So kat sini nampak mod 15 0 sampai 15 sampai 14 ni kosong kan? Sekejap. 15, 16 darab 4. Sekejap Kalau yang ini 4 ni 3. Mod 4 mod 4 adalah full kan? Full apa nama? Full counter. Full mode counter. 5 dan 4 dan 60 Kejap. Kalau 12 tadi, ni tadi. Kita berikan tadi. Ni kita lukis. Kalau yang tadi ini mode, full mode. Yang ini dia guna 4 flip-flop. So CP1, ni CP1 dengan CP2. Tadi kan CP0 dengan CP1 kan? So dia guna yang ni CP1. So yang CP1 ni sama kepada clock, CP2 akan sama kepada, kejap ni macam salah lagi, kejap. Okay, CP1 ni yang dia punya yang CP yang second tadi tu, dia nampak dia sama kepada Q0 ni. Dia akan sama kepada Q0. Lepas tu apa nama tadi? Yang ini akan sama pada external clock. Yang Q ni dia akan sama kepada kedua-dua ni, MR ni. Lepas tu yang sambungan yang ini dia akan sambung kepada next clock. Sebab apa? Dia sama macam ni lah tadi. Ni kalau kita ada 4 flip-flop, gambar dia, kita ada satu lagi, ada 3 lagi. Ini sama dengan 60 lah sebenarnya. 60, kalau awak buat mod 60 sama dengan 2 kuasa berapa? Dapat 60. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 7 kot lebih kurang. And dia akan lebih kurang sama 7. Okay. So yang ni tadi kita pakai 4 flip-flop. Yang Q ni akan sambung kepada clock yang ni kan. So nampak sebab tu yang ini, last ni akan sambung kepada next clock. Okay. So yang ini tak guna, ini sama
ini akan sama dengan CP0 lah. Ni CP0, ni CP1 lah sebenarnya. So CP0 tak guna sebab apa? Kita nak guna 3 saja flip-flop kat sini. 3 flip-flop. So yang ini tak ada sambung, yang ini akan sambung. So yang ini akan pergi kepada dua-dua ni. Sebab dia adalah full modulus, kita tak gunalah reset tu. Dia akan sambung saja masuk ke dalam benda tu. Tapi kalau contoh kita pakai, let's say kita, yang ini kita guna untuk 10 dengan 6. Contoh kita guna 10 dengan 6. So ini contoh, ni adalah CP, let's say ni CP, ni saya execute CP0, ni adalah CP1. Actually dia ada bagi appendix ni, saya tak tunjuk lah. Ini contoh ni CP1 ni CP0. Okay. So yang ini akan sambung kepada clock. Yang ini akan sambung kepada inilah kan, yang next ni. Alright. So yang kalau 10, 1010, ini akan sambung QD, akan sambung kepada MR1. Yang ini akan sambung kepada ini. Betul? Oh yang ini pula akan sambung kepada clock yang ni. Yang ini non connected lah. Sebab kita nak pakai 10 dengan 6 saja kan? 6 pakai sampai 3 je kan? 6 adalah 110. So yang ini akan sambung daripada sini. Dan inilah, mana yang ini? Yang ini adalah non-connected lah, yang ujung ni. Non-connected. Alright. So adalah 10 dengan 6. Kalau kita buat 12 pula, 12 dengan 5 tadi. So kalau 12 dengan 5 ni 100 dengan 101. So yang ini apa-apa pun dia akan sambung kepada clock. Ini tadi. Mana? Tadi CP1 ni. Ini dia akan sambung ke ni tadi. Tadi saya salah lukis Ini yang not connected lah ini kan. Yang ini akan sambung pada clock. Yang ini akan sambung kepada yang inilah. So tadi 1100. Yang ini akan sambung kepada ini. Yang ini akan sambung kepada ni. Kalau 5 pula 101. Satu sambung sini. Satu lagi sambung sini MR1. Yang ni. So output yang last ni. Inilah yang dapat 1 kHz. Yang ini. Ini adalah frekuensi out yang last sekali. Okay. So sama jugalah yang tadi jawapan dia. Yang inilah yang dapat 1 kHz yang last sekali. Okay. Dah faham tak? Syamah okay? Syamah senyap. Dah tidur. Okay. Alright. Kita pergi kat sini. So yang ni macam tadi mode 10 ni tadi. So let's say input kita adalah 10 kHz. Kita mode 10. Frekuensi in divide by 10. Tadi 10 kilo divide by 10 akan dapat 1 kHz. Kan? So kalau kita sambungkan macam ni, dia akan dapat 1 kHz yang keluar. So dia tadi sambunglah 10101. Kita guna 4 flip-flop. So kita akan sambung yang CP1 ni kepada yang Q1 ni. So kalau yang macam ni, mode 16 counter, let's say yang macam ni, kalau mode full ni, dia akan sambung yang last ni bagi sini lah. Alright. So dia akan dapat macam ni. Ni kalau mode 60 lah tadi. Mode 60 kita guna, ni guna apa ni? Ini apa? Awak rasa? Ni 110, ni 6, ni 10. So dia dapat 60 juga. Sama macam tadi lah. Ni akan dapat frekuensi dia last divide by 60. Mode 60, tapi kita guna pakai 10 dengan 6. Ni 10, ni mode 6. Okay. Alright, so kalau macam ni, sama jugalah tadi Ni contoh yang sama. Dia kata design a mode 10. Tapi dia suruh, dia bagi determine the clock signal for counter is 100 Hz. Dia dah bagi input 100 Hz. Dia suruh determine the least frequency generated by this counter. And what is the duty cycle of this particular. So kita dah tahulah. Kalau mode 5, 100 bagi 5 lah. Dia akan dapat 20 lah. 20 Hz untuk yang last kali. Frekuensi yang paling kecil adalah 20 Hz. Right.
Divide by 5. Okay, so tadi kita dah habis, itu semua adalah up counter. Up counter, kalau count down, kita boleh juga down counting down. Tahu tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 menaik kan? Kita boleh juga menurun. Turun. Jadi maksudnya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So ni adalah state diagram dia. So kita kira daripada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beza dia kat sini, yang lain semua sama. JK semua sambung kepada satu-satu. Kecuali, awak tengok kat sini. Sambungan untuk clock ni datang daripada Q bar. Okay? Sambungan pada ni datang daripada Q bar. Kalau tadi yang up counter dia datang daripada Q saja. So dia kata clock pulses are supplied by Q bar. QA dan QB ATC are taken from the Q bar output. Okay. Dan nilai dia pun QA, QB dengan QBC ni datang daripada Q bar. Kalau tadi yang kalau up counter kita ambil daripada Q sahaja. QA, QB, QC. Yang ni input, output dia ambil daripada yang bar dia. So let's say macam ni, counting down untuk mode 8. So kita ada start from 0 ni, dia akan start 1, 1, 1, 1. Sebab apa? Dia complement kan tadi. Asal tadi dia 0, 0, 0. Tapi kita ambil daripada Q bar. So dia akan jadi 1, 1, 1, 1. Dia akan jadi macam ni lah. Dan dia akan lepas 1 dia 0, dia akan jadi 7 dan seterusnya lah. Dia terbalik. Dia akan counting terbalik. Turun lah. So kalau untuk mode 16 dia pun samalah. Dia ada 4 flip-flop. Beza dia kat sini. Dia ambil daripada Q bar. Okay. So that's all untuk asynchronous counter. Ada soalan tak? Setakat ni. Puan, saya ada satu soalan. Okay. Yang kita lakar yang QD kan, yang jadual tu tadi A, B, C, D. Yang mana? Yang first Puan. Alamak, kejap. Yang kat mana? Kat? Yang slide 5 rasanya. Slide 5 ke 4? Yang ada waveform ke apa? Tak, yang lukis clockwise clock tu. Ni? Yang ini tu. Sekejap, yang first one. Yang first. Bila? Yang ini. So, kita clock D tu. B. Yang D, QD. QD, okay, sekejap. Ni QD ha. So, kita tengok clock A, B, C ke atau C saja? Kita tengok C saja. Sebab kalau tengok gambar ni kan, clock ni hanya datang daripada QC. QC tu dah jadi clock kepada untuk flip-flop D. Faham tak? Ni flip-flop D. Flip-flop ni, clock dia datang daripada QC. QC ni dah jadi clock kepada D punya flip-flop. So gambar ni tadi, ni adalah yang dia punya output lah kan. Tapi untuk keluar output ni kita based on QC punya clock. Okay. Alright? Okay. Ada soalan lain? Saya dah masuk sikit sekarang, kau apa? Tak ada jam pula. 12.20. Sempat tak saya nak cover synchronous sikit je. Synchronous tu dia ada sikit. Tapi nak tak FI ke apa? Nak tak FI rugi data. Tapi tu lah, saya go through je boleh. Boleh go through kejap tak synchronous? Sebab kalau boleh minggu depan kita sambung terus take machine tu. Boleh. Kalikan Boleh lah kalau Minah Boleh dulu. Man, boleh. Siapa yang nak minum. Siapa yang muslim tu jangan minum pula. Kalika. Apa pula. Sekejap saya tak boleh minum. Dah lah saya yang ajar. Sekejap. Baik. Sekejap. Mana skripnya ni? Okey. Nampak slide yang baru ni? Ni slide baru lah sebenarnya.
Okay, kita nak pergi synchronous. So actually synchronous ni dia punya beza sikit lah. Dia ada beza sikit kat asynchronous. Kalau asynchronous tadi, dia tak ada common clock. Kalau synchronous dia common clock. Common clock maksudnya ada satu saja clock yang akan masuk pada semua serentak. Pada semua flip-flop. So kat sini, tapi cuma kat sini bila asynchronous, dia ada issue of dia slow lah. Dia ada delay. Tak biarlah kalau biru ni kita color merah balik. Okay, dia ada delay kat situ. Sebab dia bergantung pada ripple counter. Ripple. Dia bergantung pada yang sebelum dia kan. Clock dia adalah bergantung pada clock output yang sebelum dia. Sekejap, siapa yang baru masuk ni? Sekejap, dah tak boleh dah. Ada siapa yang baru masuk ke? Ifan baru masuk ke? Dia dah masuk sebelum ni? Ifan baru masuk ke apa? Orang tidur Alright, so synchronous ni dia adalah kita panggil as parallel counter. Kalau tadi asynchronous kita panggil as ripple counter, kalau synchronous counter kita panggil as parallel. Sama macam parallel, parallel ni dia punya konsep parallel macam kita punya kalau kita punya connection kita, communication kita dalam parallel, dia akan jalan serentak. Tapi kalau contoh ada 8 bit lah line yang akan ada. Kalau macam tadi ripple ni dia jalan satu-satu lah. Okay, kalau synchronous tadi saya kata dia ada common clock. Output change at the same time, serentak. Kalau tadi asynchronous, output yang next tu berlaku selepas ada output yang pada previous flip-flop. Okay. Dan input JK ni need to be controlled so that they are toggled at specific time only. Okay, beza kat sini untuk synchronous, selain daripada common clock, dia punya JK input pun berbeza. Kalau tadi asynchronous, kita punya asynchronous tadi kan, asynchronous kita, JK kita tadi bersambung pada satu kan. Itu JK kalau asynchronous. Kalau untuk synchronous, JK dia ada nilai dia. Dan dia akan menyebabkan toggle juga. Dia akan masuk nilai satu-satu juga untuk dia toggle. Tapi nilai itu adalah bergantung pada state kat situ. Yang kita kena tengok, we need to examine the counting step table. Alright? Okay. So kat sini awak baca only LSB flip-flop has its JK input permanently at high level. Maksudnya yang first saja yang akan sambung. Kita tengok gambar Kalau dia kat sini, alright. So only the first flip-flop yang akan bersambung kepada JK satu-satu. Yang lainnya awak tengok dia ada sambungan tertentu. Macam yang kita nak tahu, macam yang kita nak define, nak determine dia punya sambungan pada untuk flip-flop flip-flop 2 dan flip-flop 1 ni, kita tengok pada ni. Ya, dengan betul-betul saya nak terang. Alright. Awak tengok flip-flop kat sini, table saya ni. 000. Ini adalah initial state. Okay? Initial state. Second state, dia akan jadi 001. Sama lah kan, dia akan jadi 010, 011, 4, 5, 6, 7, 8. 7, sorry, tak sampai 8. Okay. Q0, kita dah tahulah Q0 tadi datang dari mana? Ni kan? Q0 datang exactly daripada JK. JK satu-satu. So every time, tengok sini tengok ni dulu. Tengok sini JK ni. Q0, every time clock, dan dia adalah clock positif ni. Every time dia clock, dia akan toggle. Nampak kan? Setiap kali dia clock, dia akan toggle. Setiap kali clock, dia akan toggle. Setiap kali clock. Okay, itu tak ada masalah. Alright, next. Kita tengok pula untuk Q1 ni. Apa yang akan menghasilkan Q1 ni? Awak tengok kat sini. Awak tengok antara perubahan 0 dengan 1 ni. Perubahan 0 dengan 1 ni, apa yang berlaku pada Q0? 1 kan? Setiap kali sini 1, akan ada perubahan antara Q1. Setiap kali sini 1, setiap kali pada sini 1, ini akan berubah daripada 0 ke 1. Dia akan ada toggle kat situ. Setiap kali sini je 1, dia akan toggle. Ni faham So apa maksud dia kat situ? Dia agak bergantung kepada nilai Q0 yang bernilai 1.
So awak tengok kat sini, kenapa JK kita, JK1 kita mengikut nilai Q0. So setiap kali Q0 1, dia akan ada toggle. Sebab tu kita sambung. Awak nampak ni, setiap kali kita sambung ni, satu, dia akan toggle. So sebab tu awak nampak ini bersambung pada Q0. Untuk masukkan J1 dan K1, dia akan masuk daripada nilai Q0. Faham kat sini? So kat sini pun juga dia akan toggle setiap kali ni lah nilai Q0. Dia akan bergantung pada ni lah Q0. Dia akan toggle. Alright. Okay, lagi, apa lagi? Untuk Q2 pula. Q2 ni, apa yang menyebabkan dia toggle? Ni, awak nampak ni keadaan toggle kat sini. Kosong. Bila kosong jadi satu, satu jadi kosong. Apa yang berlaku? Bila dua ni jadi satu. Bila dua ni jadi satu, Q1 dan Q0 jadi satu, sini akan toggle. Kita tak boleh ambil satu ni je. Kalau ambil satu ni je, dia ada dua kali berlaku. Kan, contoh kalau kita ambil, kenapa orang kata kenapa kena ambil Q1 dengan Q0? Sebab kalau kita ambil Q1 saja, contoh ni, Q1 pun ada juga berlaku pada ni, satu. Yang ni pun ada juga satu. Sebab tu kita kena ambil, dia berlaku bila time 2 ni. Bila Q1 dan Q0 is 1, sini akan jadi toggle. So that's why, you can see here, dia akan guna gate Q1 dan Q0, gate not, gate N, dia akan sambung kepada J2 dan K2. So setiap kali berlakunya keadaan kat sini, bila Q1 dan Q0 1, sini satu-satu, baru sini akan jadi satu. Bila sini jadi satu, sini akan toggle lah. Q0 akan toggle, Q2. Dia akan toggle kat sini. Alright? Itu cara kita nak determine dia punya input for synchronous counter. So ni dah cakap lah, Q1, Q0 always toggle bila ni. Ni dia punya penerangan yang saya dah cakap terang sama lah. Kalau tak apa boleh baca ayat tu. Alright, so untuk mode 16 pula macam mana? So mode 16, QA samalah. So QA, kenapa tak ada ni? Kita ambil daripada toggle tu. Yang QB, macam tu nak conteng. Kenapa tak ada conteng? Ni ya, QB sama tadi. Alah. Kalau tengok ni, ya, yang tiga ni sama tau. Yang ini tadi sama dengan yang previous ni. Dia punya circuit dia yang tiga ni sama untuk mode 16. Kecuali mode 16 ni yang bahagian yang kat sini. Yang untuk QB dia, kalau tengok yang ni samalah, dia akan dia akan jadi toggle bila sini 1, 1, 1. So maksudnya kita akan guna gate N, masukkan daripada QC, QB dan QA. Ini gambar dia. Inilah kan. Ni tadi semua sama, tiga ni tadi sama macam yang dalam mode 8. Kecuali yang mode 16 kita ada yang hujung ni masukkan daripada QA, QB dan QC. Itu je. Itu membezakan synchronous. Dan satu lagi, bila synchronous, ini adalah common clock. Beza dia ada common clock kat sini. Itu beza. So ni ada beza, ada clock kat sini. Clock dan bersambung kepada semua clock. Dia berlaku serentak sambungan. Dia berbeza dengan synchronous tadi. Jadi beza tadi lah, ni masukkan dia adalah daripada QA, QB, QC. Ini adalah daripada QB, QA. Alright. Dah kenapa? Sekejap. Alah. Dah hang.
Pula. Kejap Dia minta baru tu Bai. Ha? Dia minta baru tu. Adalah. Awak nak bagi boleh juga. Sekejap. Last tu. Sekejap. Dia loading. Daripada share boleh. Okay, ni tadi kan. So ni QA, QB, QA. Yang ni daripada QA, QB dan QC. Alright. So, dia synchronous pun boleh juga kita buat yang truncated tadi. Dia ada truncated synchronous counter. Sama je. Ni tadi dia akan sama macam tadi. Ini adalah contoh kita nak buat mode 10 kan. Mode 10 kita tahu dia model 8 lah. So dia dalam 4 flip-flop. So kita akan guna sama macam 16 tadi, mode 16. So tadi sambungan atas ni semua sama. Sambungan clock semua sama, cuma beza kat sini. Beza sini sama macam tadi lah. Kita akan guna yang 1010 tadi. Reset logic. Dia akan ada dia akan QB. Sama kan macam yang tadi asynchronous. Beza dia yang tadi ni sama macam mode 16. Cuma ada ni je. So sama lah kalau awak nak buat mode 6. Mode 6 kita akan guna macam mode 8 tadi. 3 flip-flop. Tapi yang kat sini 6110 dia akan sama daripada C dengan QB. Lepas tu dia sama QB dan QD. Tapi kalau tengok gambar ni gambar ni tadi dengan gambar ni lain kan? Bukan lain lah, sama cuma dia terbalik. Dia macam mirror. Yang ini adalah MSB, ni adalah LSB. Yang tadi bila gambar dia clock daripada sini, ini LSB, yang ini MSB. Kalau clock dekat sini, ini adalah LSB, ini adalah MSB. Ni adalah LSB Ni adalah LSB. So ni adalah diagram dia. So dia akan kira 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia akan 0. Sama lah. Dia punya timing diagram sama. Kalau mode 14, so mode 14 sama macam mode 16 punya sambungan atas yang untuk JK. Kecuali yang kat sini 14 apa tadi? 1110 kan? So dah daripada QD, QB, S2C dan QB. Sama kepada reset logic. So ni kalau tadi up counter, ini adalah down counter. Beza dia, kalau tadi sambungan kalau asynchronous, beza dia sambung kepada clock daripada Q bar kan. So yang ini clock dia tadi dah memang sama, datang daripada common clock. Beza dia kat sini JK dia datang daripada bar. Kalau tadi kalau tengok sini, ni adalah datang daripada A saja. Kalau yang ini datang daripada A bar. Dia ambil daripada complement punya output untuk synchronous down counter. So kalau dia ada up down counter, kita ada boleh dua function. Kita ada satu control gate lah, control input yang akan disablekan sama ada dia buat enable ataupun dia akan buat counting up ataupun counting down. So dia ada ni lah. Dia beza lah. Sebab kita tahu tadi dia sama ada kalau counting up dia ambil daripada positif Q saja. Kalau ambil daripada negatif, kalau dia counting down dia ambil daripada yang bar. So dia akan pilih lah kat sini sama ada dia counting up ataupun counting down. So kat sini bila N tu kalau control tu high, maksudnya gate 2 ni, gate 2 dengan gate 4 ni enable, dia akan counting down. Kalau sini on, kalau 1 dengan 3 ni yang enable, dia akan counting up. Kalau sini 2 dengan 4 ni on, maksud sini akan jadi high. Bila sini 2, 4 ni enable, sini akan jadi 1. Kalau 1 dengan 3 yang on,
Sini akan jadi kosong. Dia akan terbuka. Right, so ini adalah IC 74193 adalah suitable for bit up down counter lah, synchronous counter. So, dia ada parallel loading lah, dia boleh parallel, dia boleh loading. So dah habis lah, kita dah habis 6.1 dengan 6.2. Ada soalan? Awak kena tengok balik lah sebenarnya. Apa yang saya cerita ni mungkin laju. Awak tengok balik, so apa yang tak faham boleh tanya saya nantilah. Boleh personal ataupun boleh tanya kat WhatsApp. Kalau nak semua orang tahu kan, semua orang dapat ilmu tu. Puan, video ni nanti Puan bagi ke? Boleh, nanti saya share lah. Sebab saya record kan, nanti saya ni. Masalahnya tak ada tu keluar, okay. Alright, so ada, buat masa ni ada soalan tak yang mana yang tak faham? Sementara Kalika? ada? Tak ada apa-apa? Why? Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Apa ni? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Oh, okay. Saya dengar benda. Okay, thank you. So tak ada apa-apa. Nanti sebenarnya saya akan nak tengok awak faham tak faham tu kena yalah kena buat exercise lah dan saya akan Mantap Kalika. saya akan buat soalan lah sebenarnya. Kita buat quiz ke kan? Boleh tengok faham tak faham. Tapi sebelum saya buat quiz, awak tanya dulu lah kan. Kalau awak buat exercise, nanti tak faham boleh personally tanya saya ataupun boleh tanya kat WhatsApp. Tu je. Alright, try buat daripada yang slide tu. Tengok macam mana. Sebab nanti kita nak bersambung kepada state machine nanti. State machine dia adalah synchronous counter. Okay? So, saya rasa tak ada apa kot Main tengok chat tak ada apa kan? Alright, sepak apa benda Aziz? Apalah Aziz tu, macam orang. Okay, so cukup kot sampai sini. So terima kasih masuk kelas saya ni. So kita jumpa lagi next week, kita masuk yang ni. So thank you very much. So anything, yelah. Alright, thank you very much. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa dan berbuka. Alright, bye.